Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan barisan jawatan kuasa surau At-Taqwa, surau At-Taqwa, Taman Segar Perdana Ceras, seterusnya para jemaah muslimin muslimat dan penonton-penonton di rumah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana dapat sama-sama kita kembali meneruskan pengajian ilmu kita ini. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan yang besar daripada pengajian ataupun kefahaman yang boleh kita ambil daripada majlis ini, insya-Allah. Seperti mana sabda Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan kepada seseorang itu, yufaqihu fiddin, maka Allah Ta'ala beri mereka ini kefahaman yang jelas, kefahaman yang mendalam dalam agama. Jadi bagaimana nak mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam agama? Iaitu dengan cara kita mengaji, kita mendalami majlis ilmu. Jadi bila mana Allah Ta'ala buka hati kita untuk duduk dalam majlis ilmu, untuk dengar ilmu-ilmu yang diajarkan tentang agama, itu salah satu jalan cara Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dengan kefahaman kepada agama yang mendalam itu menyebabkan kita mampu untuk beriman dan taat kepada Allah Ta'ala. Tak mungkin seseorang yang jahil, yang tak mengenal Tuhan, yang tak tahu tentang hukum hakam, mereka mampu untuk mentaati perintah Allah Ta'ala. Ini jalan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Maka dapat ilmu, dia mampu untuk beramal, mampu memahami, beriman dan beramal. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh baginda Nabi itu, iaitu mereka yang diberikan dengan yufaqihu fiddin, difaqihkan, diberi kefahaman yang mendalam tentang agamanya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung kembali pengajian kitab Jawharatul Tauhid, yang mana pada pertemuan yang lepas kita telah membincangkan berkenaan dengan sifat ma'ani yang kelima, iaitu sifat kalam. Sifat kalam yang mengandungi perbahasan yang panjang berkaitan dengan sifat kalam ini, sehingga menyebabkan berlaku fitnah di kalangan umat Islam, termasuklah di kalangan para alim ulama di zaman dahulu, ketika zaman pemerintahan, terutamanya zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, yang berpegang dengan pandangan Mu'tazilah. Jadi sifat kalam ini menimbulkan beberapa pandangan di kalangan ulama, yang mana kita telah bahaskan ada dua pandangan tentang sifat kalam, ataupun tentang merujuk kalam ni merujuk kepada Al-Quran sendiri. Bila sebut kalam Allah Ta'ala ni, Quran itulah, sebab Quran itulah kalam Allah Ta'ala. Jadi pandangan yang pertama kita bincang sebelum ni mengatakan, iaitu pandangan daripada Mu'tazilah, mengatakan kalam Allah Ta'ala ataupun Quran, Quran kalam Allah Ta'ala itu adalah makhluk, adalah sesuatu yang baru, sebab dia diturunkan dalam bahasa Arab. Dia ada lafaz, dia ada huruf, dan lafaz itu menyerupai bahasa orang Arab. Jadi pendek kata, Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam yang qadim, bukan yang qadim bagi Allah Ta'ala. Itu pandangan yang pertama. Kemudian kita juga telah membincangkan pandangan yang kedua daripada pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak menyatakan perbincangan lanjut tentang jawapannya yang mengatakan Quran adalah kalam Allah dan Quran itu adalah qadim.
Quran adalah qadim, Quran bukan makhluk. Jadi pandangan Imam Ahmad bin Hanbal ini difahami oleh pengikut-pengikutnya, iaitu mengatakan bahawa Quran itu qadim dari segi huruf, makna dan lafaznya. Bahkan sebahagian daripada pengikut Imam Ahmad bin Hanbal yang melampaui batas sehingga mengatakan bahawa kertas yang tertulis padanya Al-Quran itu juga adalah qadim. Bahkan mereka juga telah mengkritik Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari pandangannya mengatakan bahawa Quran itu baharu, bukan Quran maksudnya lafaz. Kata Imam Bukhari, lafaz, aku berlafaz dengan Al-Quran itu adalah sesuatu yang baharu, dan apa yang aku dengar, apa yang didengar ketika dia membaca Al-Quran juga adalah baharu. Itu jawapan Imam Bukhari. Jadi jawapan ini juga ditentang, dikritik oleh pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita nak sambung pada pertemuan kali ini, iaitu pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga yang saya sendiri lihat agak mu'tadil, agak sederhana daripada pandangan yang pertama dan yang kedua, iaitu pandangan daripada golongan Al-Asy'ariyah, iaitu mazhab kita lah, Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana mereka mengatakan bahawa Al-Quran disebut kepada beberapa maksud. Quran itu disebut ataupun dibahagikan kepada beberapa maksud. Bila disebut Quran, disebut kepada suara yang kita dengar, lalu dinamakan Quran, juga dinamakan kalam Allah. Bila disebut kepada suara yang kita dengar, contohnya apa? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita sebut? Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah kalam Allah lah kita sebut. Lalu dinamakan Quran dan dinamakan sebagai kalam Allah, apa yang kita dengar itu. Dan disebut kepada huruf yang ditulis di atas kertas, ba, sin, mim, alif, lam, ha sampai akhir. Jadi perkataan yang menulis Bismillah itu juga sebahagian daripada yang disebut sebagai Al-Quran, tulisan Al-Quran. Jadi tulisan itu ditulis dengan huruf-huruf di atas kertas, disebut kepada kertas dan kepada naskah yang tertulis padanya huruf Al-Quran. Kita pegang mushaf tuan-tuan, mushaf Al-Quran tu kita pegang, kita kata apa? Ini Al-Quran. Kita merujuk kepada kalam Allah Ta'ala. Dan disebut kepada makna, makna yang ditunjuk oleh suara. Contohnya kita apa? Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya apa? Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kita faham. Kita faham, kita mulakan dengan nama Tuhan, nama Allah yang bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Iaitu kefahaman, kita boleh terjemahkan kefahaman ini ke dalam bahasa yang kita faham. Walaupun asalnya dalam bahasa Arab, tapi kita boleh faham bila diterjemahkan dalam bahasa Melayu ataupun ke dalam mana-mana bahasa. Jadi dia ada makna yang tertentu. Kita dengar tu dia ada makna, bukan kita dengar tu tak ada makna ataupun maknanya sama sahaja, tak. Daripada surah Fatihah, juzuk yang pertama sampailah surah An-Nas juzuk 30, dia ada suara, dia ada lafaz, dia ada huruf yang mengandungi makna-makna yang sangat penting untuk kita ambil pengajaran. Walaupun mungkin dia tak boleh nak baca dalam bahasa Arab, dia baca translation, dan dia faham dan dia beramal. Jadi dia ada makna. Makna itulah yang lebih penting sebenarnya. Itulah yang Allah Ta'ala turunkan kefahaman itu sebagai panduan kepada kita. Bukan kita dengar, kita tak faham, jadi tak boleh nak ambil pengajaran. Kita berhenti baca tapi kita pun tak faham dan kita tak mampu nak ambil pengajaran. Jadi yang paling penting ialah makna daripada kalam Allah Ta'ala itu. Jadi ada 3 benda di sini. Jadi di sini dipecahkan Quran itu kepada 3 benda. Apa dia? Lafaz ataupun suara yang kita dengar, kemudian huruf-huruf Al-Quran yang tertulis di atas kertas itu, dan yang ketiga makna yang ditunjukkan oleh lafaz itu. Jadi sementara huruf ia ditunjukkan oleh suara, huruf itu ditunjukkan oleh suara. Sebab apa? Suara itu, daripada suara kita boleh eja. Kita baca Bismi, kita dengar perkataan Bismi, jadi kita boleh eja ba, sin, mim. Jadi huruf itu ditunjukkan oleh suara, sementara suara itu ditunjukkan oleh makna. Jadi makna itu yang menunjukkan apakah yang kita dengar itu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, faham setakat ni? Kita pecahkan dulu kepada 3. Quran itu dipecahkan kepada lafaz ataupun suara, kemudian huruf yang menulis kalam-kalam Allah Ta'ala, dan yang ketiga maknanya.
Makna yang boleh kita fahami dan kita ambil pengajaran daripada lafaz itu. Jadi tidak syak bahawa suara itu adalah sesuatu yang baharu. Memang termasuklah bila kita membaca Al-Quran, kita dengar Bismillahirrahmanirrahim, sebelum tu tak dengar. Bila kita dengar tu dia benda yang baharu, dan tidak syak lagi, itu memang benda yang baharu, maka dia bukan sifat bagi Allah Ta'ala. Lafaz ketika mana kita baca Al-Quran itu bukan sifat Allah Ta'ala, dan dia adalah sesuatu yang baharu. Jelas betul seperti mana yang dikatakan oleh Imam Bukhari tadi. Itu yang pertama. Jadi itu bukan sifat. Suara itu bukan sifat Allah Ta'ala. Termasuklah suara ataupun lafaz ketika mana dibaca Al-Quran itu. Begitu juga dengan huruf. Huruf yang menulis lafaz itu. Huruf ataupun kertas dia, ataupun kalimah-kalimah dan juga jumlah perkataan, semuanya itu adalah benda yang baharu. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang baru. Itu bukan sifat Allah. Itu bukan sifat bagi Allah Ta'ala yang qadim. Bahkan bahasa Arab dan lain-lain juga, benda yang baharu kerana ia terdiri daripada huruf dan perkataan, satu mengiringi yang lain. Jadi semuanya itu yang kita sebut sebagai bahasa, dengan lafaznya, dengan hurufnya, dengan bunyinya. Jadi semua itu adalah satu mengiringi dengan satu yang lain, dan semua itu adalah benda yang baharu. Dia bukan qadim. Sifat qadim tidak mungkin datang mendahului sebahagian, sementara yang lain datang kemudian. Sebab apa? Daripada suara adalah huruf. Daripada huruf tu barulah boleh ditulis, ada kertas. Jadi satu mengiringi yang lain. Dan sementara sifat qadim itu tidak mungkin datang mendahului sebahagian daripada sebahagian yang lain. Sementara yang lain datang kemudian. Itu bukan sifat qadim, bukan sifat semula yang datangnya tiada permulaan. Jadi dua dah tertolak. Lafaz Quran bukan qadim, tulisan huruf Quran juga bukan qadim. Jadi yang tinggal lagi satu je. Apa dia? Makna. Tinggal lagi makna yang diperlihatkan, yang diperhatikan melalui lafaz. Jadi bila mana kita baca, ada bunyi, ada huruf, kita baca, kemudian kita faham. Faham. Yang inilah makna. Yang inilah yang disebut sebagai Quran yang qadim. Quran yang qadim ialah kefahaman kita melalui lafaz yang kita dengar ataupun yang kita baca itu. Inilah qadim. Inilah kalam Allah Ta'ala yang sebenar. Sebab Allah Ta'ala berkata-kata tanpa suara, tanpa huruf. Allah Ta'ala tidak berkata-kata seperti mana orang Arab berkata-kata. Tak. Yang itu dah disandarkan kepada orang Arab, bahasa yang boleh kita faham, kita boleh dengar. Tapi yang disebutkan sebagai kalam Allah Ta'ala itu qadim ialah kefahaman, makna daripada kalam Allah Ta'ala, daripada Quran itu sendiri. Jadi itu yang kita boleh terjemahkan. Semua orang boleh memahami dalam bahasa dia sendiri. Jadi kefahamannya itu yang menunjukkan itulah kalam Allah Ta'ala yang qadim. Namun bolehkah dari segi bahasa dikatakan al-kalam itu ialah makna? Memanglah bila kita sebut bila kita sebut Al-Quran, kita tidaklah merujuk kepada maknanya semata-mata. Jadi bolehkah dari segi bahasa bolehkah dari segi bahasa kita katakan al-kalam itu sekadar makna, artinya ataupun maksudnya daripada ayat. Jadi taklah bila kita kata kalam itu merujuk kepada semualah, kepada lafaznya, kepada bunyinya, kepada hurufnya dan kepada makna. Itu maksud kalam. Tetapi yang kita nak spesifikkan, yang kita kata kalam Allah Ta'ala yang qadim itu sebenarnya ialah maknanya, bukan merujuk kepada bahasa Arab itu, bukan merujuk kepada lafaz ataupun huruf itu yang qadim. Sebab itu adalah sesuatu yang baharu. Tetapi yang kita nak fahami, kita nak detail, kita nak nak mendetailkan kefahaman yang kita yang sebenar, walaupun kalam itu sebenarnya tiga-tiga itu kalam lah, tetapi yang kita maksudkan kalam Allah Ta'ala yang qadim ialah makna, makna daripada kalam Allah Ta'ala yang boleh kita fahami dan kita boleh ambil pengajaran daripadanya itu. Apabila kita meneliti realiti manusia, kita dapati lafaz-lafaz yang tidak mengandungi makna tidak dinamakan kalam. Lafaz-lafaz, suara-suara ataupun perkataan-perkataan yang tak ada makna tidak dikatakan sebagai kalam. Ataupun kalam ni perkataan, tidak dikatakan sebagai suatu perkataan. Kita sebut sesuatu yang tak faham, itu bukan perkataan, itu bukan bahasa. Kita juga
Dapati lafaz itu menunjukkan kepada suatu makna yang ada dalam diri seseorang. Jadi bila kita bercakap, tuan-tuan dengar saya cakap, saya dengar tuan-tuan cakap, kita dengar guru kita cakap, ibu kita cakap, kawan kita cakap, jadi ada suara, ada lafaz, ada huruf. Tapi kalau kita tak faham, itu bukan bahasa, itu bukan kalam. Kita dengar oh, kita dengar, mungkin boleh dieja tapi tidak ada makna. Macam orang tidur, tak ada. Kita boleh faham lah, itu bukannya satu bahasa tetapi kita faham dari segi bunyi itu dia sedang tidur lah. Mungkin dia buat tidur, tetapi dia tidak ada makna. Jadi kalau yang tidak ada makna ini tidak dinamakan sebagai perkataan, tidak dinamakan sebagai kalam. Buat karangan 80 patah perkataan, tiba-tiba ada satu perkataan yang tak faham, tolak tuan-tuan. Pemeriksa tak boleh nak kira itu sebagai satu perkataan sebab tak faham apa benda tulis tu. Dia tulis apa? A saja, tak ada makna tuan-tuan. Walaupun dia ada perkataan, mungkin kalau nak bunyi panjang, tetapi dia tidak mengandungi makna, maka dia bukan kalam. Kita menyebut, contoh di sini diberikan contoh, kita menyebut si fulan menyusun perkataan dalam dirinya. Kita juga dapati kadang-kadang makna digambarkan melalui isyarat tangan, isyarat kepala, mata dan lain-lain. Perkara ini banyak didapati pada zaman kita melalui isyarat jalan raya dan lain-lain. Nampak tuan-tuan? Disebut apa dia? Seseorang itu menyusun perkataan dalam dirinya. Perkataan itu disusun, kemudian kita terjemahkan apa yang kita nak kata itu melalui tulisan kita, ataupun melalui suara kita, bahkan mungkin dengan isyarat. Orang-orang bisu, orang bisu dia bercakap dengan bahasa tangan, isyarat tangan, ataupun mungkin dengan kepala. Kadang kita guna body language. Kadang-kadang jenis tunjuk dengan mata je tuan-tuan. Dia jeling mak ayah, jeling anak dah faham dah. Itu bahasa juga tuan-tuan. Kita kata faham, dia ada makna yang tertentu. Jadi dia susun perkataan dalam dirinya itu, kadang-kadang dengan tangan dia, kadang-kadang dengan mata, kadang-kadang dengan mulut tuan. Tunjuk guna bibir tuan-tuan. Orang faham. Itu kita kata lafaz lah. Bukan lafaz kalam yang ditunjuk melalui isyarat. Jadi benda ni hari ni kita lihat zaman kita banyak kalam-kalam yang diberi dalam bentuk isyarat seperti papan tanda lalu lintas. Tak payah nak cakap, kita nampak bentuk-bentuk sekian tu, jadi kita faham. Bila kita faham tu, isyarat sampai. Apa yang nak disampaikan tu telah pun ditransfer, telah pun dipindahkan kepada seorang itu. Demikianlah yang disebut sebagai kalam. Jadi Allah Ta'ala nak memindahkan kefahaman. Kalam Allah Ta'ala itu dalam bentuk apa dah? Dalam bentuk bahasa itu, yang penting kalam itu, kefahaman itulah yang disebutkan sebagai kalam Allah Ta'ala yang azali, yang qadim. Bahkan huruf itu adalah isyarat yang menunjukkan kepada lafaz. Jadi huruf itu adalah isyarat yang menunjukkan kepada lafaz. Lafaz itu menunjukkan kepada makna yang tertentu. Jadi ada 3 proses. Huruf menunjukkan kepada lafaz, lafaz menunjukkan kepada makna. Makna itu yang paling tinggi. Itu yang dikatakan sebagai kalam. Inilah yang dimaksudkan apabila kita mengatakan kalam Allah Ta'ala itu qadim, ataupun Al-Quran itu qadim, bererti makna yang ditunjukkan oleh kalimah-kalimah yang tertulis ataupun yang dilafazkan itu. Itulah kalam Allah Ta'ala yang sebenar, yang qadim. Sementara suara, huruf, kalimah dan kertas ini semuanya adalah sesuatu yang baharu dan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adalah betul seperti mana yang dikatakan oleh Mu'tazilah, tetapi Mu'tazilah menafikan semua, sampai maknanya pun dinafikan. Adapun pengikut Imam Ahmad bin Hanbal mengiyakan semuanya, sampaikan kertas-kertas pun adalah qadim. Jadi kita lihat pandangan Asy'ariyah ni dia mu'tadil. Dia berada di tengah-tengah, dia menafikan suara, huruf, kalimah, kertas ini adalah sesuatu yang baru. Ya, dia adalah benda yang baru yang Allah ciptakan. Tetapi maknanya itu adalah sesuatu yang qadim, yang daripada Allah Ta'ala, yang disampaikan kepada manusia. Jadi kefahaman itu, makna itu yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita melalui kalam Allah Ta'ala, melalui semua kitab-kitab
melalui semua suhuf itu, dan itulah yang dimaksudkan sebagai kalam Allah Ta'ala yang qadim. Jadi sampailah maksud apa yang Allah Ta'ala nak suruh kita buat. Allah perintahkan kita, Allah haramkan kita, Allah larang kita sekian itu, yang itulah makna itulah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun suara lafaz kertas ni itu memang sesuatu yang baharu. Jadi bila kita menyebut Quran kalam Allah Ta'ala, kita merujuk kepada makna itu yang dikatakan sebagai sesuatu yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, kepada manusia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, namun para ulama mengingatkan dan menekankan bahawa perkara ini disebut ketika pengajaran, dalam pengajaran akidah seperti ini, dan ketika mengkritik mereka yang menyeleweng daripada Islam atau yang bertentangan daripada akal dalam artikel dan tulisan mereka. Jadi kita tak pecahkan ini secara umum. Bila kita sebut Quran tu termasuklah semua. Kita pegang Quran tu, mushaf tu, kita kata ni kalam Allah lah. Kita tak memecahkan, tak pecah kepada tiga ni. Tapi kita pecahkan ni sebab apa? Sebab kita nak bagi faham, nak bagi pengajaran kepada masyarakat. Dan juga ketika kita nak mengkritik mereka yang menyeleweng daripada Islam atau yang bertentangan dengan akal dalam tulisan dan artikel-artikel mereka, seperti golongan Mu'tazilah sebut. Dan kita jangan lupa bahawa kalimah-kalimah Al-Quran, kalimah Al-Quran, huruf hijaiyah itu, kertasnya itu, dan kulit naskah Al-Quran itu mempunyai kehormatan yang tinggi, mempunyai kehormatan yang besar, sehingga mereka yang menghinanya, walaupun dia menghina kulit Al-Quran, mushaf, kertas, tulisan itu, menghinanya ataupun meringankannya, hukumnya boleh menjadi kafir, wali'auzubillah. Dan bermain-main ketika mendengar Al-Quran, hukumnya menjadi haram. Walaupun kita kata lafaz itu dalam bahasa Arab bukanlah hakikat sebenar kalam Allah Ta'ala yang qadim, tetapi dah diterjemahkan daripada lafaz Allah Ta'ala itu ke dalam bahasa Arab. Jadi bila mana kita mempermain-mainkan, memperolok-olokkan Al-Quran, pun dah jatuh haram hukumnya. Apatah lagi mushaf itu tuan-tuan, mempunyai kemuliaan yang tersendiri. Haram menyentuh tanpa wuduk. Jadi tak boleh sesuka hati nak menyentuh mushaf itu. Kertasnya itu walaupun dah terkoyak, tak boleh kita nak pijak, na'udzubillah. Suatu penghinaan yang boleh menyebabkan seseorang itu jatuh kafir, terbatal imannya itu, wali'auzubillah. Jadi sekalipun kalimah, huruf, kertas dan kulit naskah Quran itu bukanlah kalam Allah Ta'ala yang qadim, tetapi dia mempunyai kehormatan yang tinggi, kehormatan yang besar, sebab dia ada kaitan dengan kalam Allah Ta'ala. Sebab melalui itulah kita mendapat kefahaman. Kalau tanpa suara, tanpa huruf, bagaimana kita nak memahami kalam Allah Ta'ala itu yang sebenar. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, jadi kita pecahkan ini sekadar untuk bagi kefahaman. Jadi kita memulakan keseluruhan Al-Quran, sama ada tulisannya itu ataupun lafaznya itu ataupun bahasanya itu, lebih-lebih lagi makna itu yang kita nak faham dan kita nak amalkan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, para ulama telah mendefinisikan sifat kalam Allah Ta'ala itu sebagai suatu sifat yang azali, berdiri pada zat Allah Ta'ala, menafikan bagi diam dan kecacatan, dan dengannya Allah Ta'ala menyuruh, menegah, memberitahu dan lain-lain bentuk percakapan. Jadi melalui lafaz Al-Quran itulah jadi kita boleh faham perintah Allah Ta'ala. Allah suruh ke, Allah tegah ke, Allah memberitahu ke, atau lain-lain bentuk ucapan yang Allah Ta'ala sampaikan kita, maka melalui Al-Quran itulah. Jadi kefahaman itulah yang disebut sebagai sifat azali yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan kecacatan ialah bisu. Jadi mustahil Allah Ta'ala, maksudnya lawan kepada berkata-kata ialah bisu. Kita menafikan Allah Ta'ala diam ataupun bisu. Sebab apa? Allah Ta'ala berkata-kata, dan Allah Ta'ala bagi tahu kita sesuatu, kena solat, kena puasa, kena zakat, kena haji, haram berzina, haram buat jahat, haram menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Jadi kita faham melalui ucapan-ucapan, walaupun kita kata dalam bahasa Arab ke, bahasa Ibrani ke, dalam apa-apa sahaja bahasa, bila mana sampai mesej itu menunjukkan Tuhan kita bukan bisu, bukan diam. Jadi Allah Ta'ala tidak cacat,
Jadi kita kata apa yang dimaksudkan dengan cacat ialah bisu. Ulama mengisbatkan ataupun menetapkan sifat kalam bagi Allah Ta'ala kerana ia disebut oleh Al-Quran dan hadis ni. Allah Ta'ala sebut wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan, jadi Allah Ta'ala berkata dengan Nabi Musa faham sampai mesej, walaupun sahabat tak dengar apa yang di-chattingkan oleh Allah dengan Nabi Musa, tetapi Nabi Musa mendapat kefahaman. Itulah yang disebut sebagai kalam Allah Ta'ala, dan Allah sendiri menyebutnya dalam Quran dan dalam hadis. Ulama memastikan bahawa sifat kalam Allah Ta'ala adalah sifat yang qadim, kerana semua sifat Allah Ta'ala adalah sifat yang qadim. Tidak ada sifat yang baharu. Kita makhluk diri kita, zat kita pun adalah baharu. Sifat kita juga adalah baharu. Adapun bagi Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala qadim dan sifat Allah Ta'ala semuanya adalah qadim. Allah Ta'ala maha berkata-kata sejak azali, tidak ada permulaan. Jadi lawan bagi sifat berkata-kata ialah bisu. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan bisu. Itu menunjukkan kecacatan ataupun kelemahan. Dan ulama tidak berbincang tentang hakikatnya, kerana hakikat sifat Allah Ta'ala tidak diketahui kecuali oleh Allah sendiri. Hakikat Allah Ta'ala berkata-kata bagaimana? Wallahu a'lam. Allah berkata-kata yang pastinya laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluk. Tidak ada suara, tidak ada lafaz, tidak ada huruf. Bagaimana hakikat ucapan Allah Ta'ala, kata-kata Allah Ta'ala, ulama sendiri tidak membahaskan, kerana hakikatnya itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala sendiri. Namun ulama menyebut perkara yang bercanggah dengannya, iaitu sifat diam ataupun sifat bisu dan lemah daripada berkata-kata, itu bukan sifat Tuhan. Mereka menyucikan Allah Ta'ala daripada kedua-duanya, kerana itu tidak layak kepada Allah Ta'ala yang maha sempurna. Ulama juga menyebut kesan sifat kalam ini, apa kesan daripada sifat kalam, iaitu adanya suruhan, adanya tegahan dan pemberitahuan dan lain-lain. Maka kita mengetahui tentang berita ghaib, tentang hari kebangkitan, kiamat, syurga, neraka. Macam mana kita nak tahu kalau Allah tak beritahu? Jadi Allah memberitahu melalui sifat kalamnya itu, walaupun disandarkan perantaraan melalui bahasa, tapi mesejnya sampai, kefahaman makna itu sampai kepada kita dan kita tahu. Itulah kalam Allah Ta'ala. Beginilah seterusnya, kita melihat bagaimana ulama mengisbatkan ataupun menetapkan apa yang ditetapkan oleh dalil Quran dan hadis. Sebab apa? Sebab apa ulama katakan sedemikian? Allah ada sifat kalam sebab Quran sendiri mengatakan sedemikian, hadis sendiri menyebut sedemikian. Jadi apa yang ditetapkan Quran dan hadis, dan diam daripada mengemukakan apa-apa yang tidak disebut oleh dalil. Jadi ulama diam dan tidak membicarakan apa-apa yang tidak disebut oleh dalil, kedua-duanya Quran dan hadis. Jadi Quran kata, Allah berkata-kata, kita beriktikad, kita beriman Allah Ta'ala itu berkata-kata, sekalipun kita tidak mengetahui hakikat kata-kata Allah Ta'ala itu bagaimana, tetapi kita tahu melalui kata-kata Allah Ta'ala itu ada suruhan, ada tegahan dan ada pemberitahuan, sehingga kita sampai mesej Allah Ta'ala kepada kita. Kita tahu apa yang perlu kita buat, kita tahu apa yang perlu kita tinggalkan. Jadi inilah yang dikatakan sebagai kalam Allah Ta'ala yang maha qadim, yang tidak ada permulaan baginya. Wallahu a'lam. Jadi kita tahu sifat Allah Ta'ala salah satunya ialah sifat berkata-kata. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, habis perbahasan tentang sifat kalam Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi pencerahan kepada kita, penjelasan kepada kita untuk sama-sama kita beriman kepada Allah Ta'ala, khususnya sifat kalam Allah Ta'ala ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.